Masalah ulcer mulut. Ulcer mulut berlaku apabila terdapat kerosakan pada sel yang melapisi permukaan dinding mulut, tekak dan saluran gastrousus yang disebabkan oleh rawatan kanser seperti kemoterapi, targeted therapy dan ubat imunoterapi. Selain itu, rawatan radioterapi yang dijalankan pada bahagian kepala dan leher juga boleh menyebabkan ulcer mulut. Selain itu, ulcer mulut juga boleh disebabkan oleh jangkitan dan juga dehidrasi. Kesakitan akibat ulcer mulut boleh mengganggu proses makan dan menyebabkan pesakit sukar untuk menelan makanan. Ibu bapa dan penjaga disarankan untuk memeriksa keadaan mulut pesakit. Kebiasaannya, tompok-tompok putih dan merah di dalam mulut pesakit akan berubah menjadi ulcer. Terdapat beberapa langkah yang boleh diamalkan untuk menguruskan masalah ulcer mulut. Ambil ubat yang diberikan oleh doktor untuk melegakan dan mengurangkan kesakitan. Pemilihan tekstur makanan perlu dititik beratkan. Ibu bapa dan penjaga disarankan untuk memilih tekstur makanan lembut, mudah dikunyah dan ditelan. Penggunaan penyejuk minuman adalah digalakkan. Minum guna penyejuk minuman dapat mengelakkan cecair daripada bersentuhan dengan kawasan ulcer yang akan menyebabkan kesakitan. Elakkan makanan yang rangup, keras, pedas, masam, bercuka dan masin. Selain itu, makan makanan pada suhu bilik atau makanan yang telah sejuk. Ibu bapa dan penjaga perlu memastikan pesakit kerap berkumur serta menggunakan cecair kumur antiseptik. Pastikan juga kebersihan mulut anak anda terjaga dan berus gigi menggunakan berus gigi yang lembut. Cirit-birit. Cirit-birit mungkin berpunca daripada rawatan kanser seperti kemoterapi, targeted therapy, imunoterapi dan radioterapi pada bahagian pelvis. Sesetengah jenis ubat juga boleh menyebabkan masalah cirit-birit. Pesakit kanser mempunyai risiko yang tinggi terhadap jangkitan disebabkan oleh sistem imun tubuh yang lemah. Jangkitan juga boleh menyebabkan cirit-birit. Seterusnya, cirit-birit juga boleh disebabkan oleh pembedahan pada bahagian usus dan perut. Cirit-birit yang tidak dirawat dan berpanjangan boleh menyebabkan dehidrasi dan kekurangan zat makanan. Terdapat beberapa cara untuk menguruskan masalah cirit-birit. Jika pesakit mengalami cirit-birit, maklumkan kepada doktor dan makan ubat yang diberikan. Jika cirit-birit berpanjangan, dapatkan nasihat doktor tentang penggunaan susu tanpa laktosa. Ibu bapa dan penjaga juga perlu memastikan pesakit mengambil ubat ORS yang diberikan. Untuk menggantikan semula cecair yang hilang akibat cirit-birit, pastikan pesakit minum air secukupnya dalam kuantiti yang sedikit tapi kerap. Pemilihan makanan yang betul adalah sangat penting semasa cirit-birit. Hadkan pengambilan makanan tinggi serat kerana boleh menerukkan lagi masalah cirit-birit yang dialami oleh pesakit. Masalah perubahan deria rasa. Perubahan deria rasa mungkin disebabkan oleh tumor pada bahagian kepala atau leher. Rawatan kanser seperti rawatan kemoterapi, targeted therapy dan juga radioterapi yang dijalankan pada bahagian kepala dan leher juga boleh menyebabkan perubahan deria rasa. Perubahan deria rasa boleh menyebabkan masalah kurang selera makan. Ini kerana pesakit kebiasaannya tidak boleh merasa makanan dengan baik dan mulut pesakit berasa pahit atau seperti logam. Antara langkah untuk menguruskan masalah perubahan deria rasa ialah kenal pasti tahap atau jenis rasa yang pesakit boleh terima. Sediakan makanan dengan perisa yang lebih kuat supaya pesakit dapat merasa makanan tersebut. Ibu bapa dan penjaga perlu mengelakkan makanan yang menyebabkan rasa tidak selesa kepada pesakit seperti makanan yang terlalu pedas atau makanan yang kurang digemari oleh pesakit. Adalah digalakkan untuk menghidangkan makanan pada suhu bilik. Jika pesakit mengadu, daging ayam rasa seperti logam, gantikan dengan sumber protein yang lain seperti ikan.
Jika pesakit tidak mahu makan, ibu bapa dan penjaga boleh menyediakan minuman tinggi kalori seperti susu kocak, milkshake. Tukarkan penggunaan sudu atau garfu besi kepada sudu atau garfu plastik untuk mengurangkan rasa logam. Pastikan pesakit memberus gigi, berkumur pada setiap kali sebelum dan selepas makan. Masalah sembelit. Masalah sembelit yang dialami oleh pesakit kanser berkemungkinan berpunca daripada kesan sampingan penggunaan ubat kemoterapi, pengambilan cecair dan sumber serat yang tidak mencukupi dan juga sebab kekurangan aktiviti fizikal. Terdapat beberapa langkah untuk menguruskan masalah sembelit. Maklumkan masalah sembelit kepada doktor dan ambil ubat untuk melembutkan najis yang telah dipreskripsikan. Ibu bapa dan penjaga perlu menggalakkan pesakit untuk makan makanan tinggi serat seperti buah dan sayuran. Ibu bapa dan penjaga juga perlu memastikan pesakit minum air secukupnya mengikut saranan doktor atau pakar diet. Minum air kosong pada waktu pagi atau selepas bangun tidur juga dapat mengurangkan masalah sembelit.